Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma ashrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bil umurana wa 'azim bilana wa aslih bi akhlaqana wa asyi' bi arzaqana wa nawwir bi qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa khabar semua murid 5 excellent, Ustaz harap dalam keadaan semua dalam keadaan sihat. Untuk pembelajaran kita pada hari, murid-murid diminta buka buku teks Pendidikan Islam tahun 5 muka surat 150. Buku teks Pendidikan Islam muka surat 150. Hari ini kita nak belajar bidang sirah di bawah tajuk Nabi Muhammad SAW pemimpin agung. Okey. Dalam buku teks ni muka surat 150 kita tengok sama-sama kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sekali, Nabi Muhammad seorang yang amanah, menepati masa, kuat beribadat, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memelihara hubungan dengan manusia, penyayang, rendah diri, bertanggungjawab, menghormati orang lain, menjaga tutur kata dan adab sopan, suka membantu, menghindari perkara sia-sia. Ini semua adalah kepribadian yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Soalannya, adakah semua ini ada pada diri kita? Tepuk dada, tanya selera kamu masing-masing. Okey. Kita terus ke muka surat 151. Sebenarnya ada lagi ni. Mengasihi orang tua, kanak-kanak, sabar, sentiasa bercakap benar, suka bersedekah, tenang dan bermaaf. Ni ada sambungan dia ni. Tepi ni. Okey. Fokus kita yang di atas ni. Muka surat 151. Pengertian. Pengertian pemimpin. Apa maksud pemimpin? Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Maksudnya dalam sesuatu kumpulan, ada seorang yang akan jadi ketua, yang akan mentadbir kumpulannya di bawahnya. Itu dipanggil pemimpin. Contohnya, kalau dalam keluarga, pemimpin ibu dan ayah. Kalau di mana? Kalau dalam sesebuah kampung, dia ada ketua kampung. Itulah pemimpin. Kalau dalam kelas, dia ada ketua kelas. Itu ketua kelas tu sebagai pemimpin. Kalau dalam keluarga, ibu dan ayah. Kalau ibu ayah tiada, contohnya sudah meninggal, mungkin abang ataupun kakak yang lebih tua daripada kita. Itulah pemimpin. Kalau bagi sesebuah negara, pemimpin adalah Perdana Menteri. Macam tu. Yang jadi ketua. Kalau dalam solat, yang jadi ketua adalah imam, yang di belakangnya makmum. Itu adalah pemimpin. Dia bertanggungjawab. Okey. Terus kita ke buku teks muka surat 152. Buku teks muka surat 152. Terus saja kita kepada tajuk peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Okey. Okey. Okey, terus saja kepada tajuk kita, Nabi Muhammad SAW pemimpin masyarakat. Nabi Muhammad ni dia mengetuai masyarakat. Okey. Menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Okey. Nabi Muhammad semasa Allah suruh berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, bila Nabi Muhammad tiba ke Madinah, Nabi Muhammad membawa rombongan yang mengikut Nabi daripada Mekah, dipanggil kaum Muhajirin. Manakala kaum yang tinggal di Madinah, kaum Ansar. Bila Nabi Muhammad tiba bersama rombongannya sampai ke bumi Madinah, berlaku tak senang hati penduduk di Madinah, penduduk Ansar tu. Sebab mereka anggap macam mereka menganggap rombongan yang ikut Nabi, iaitu kaum Muhajirin ini orang luar. Sedangkan kedua-duanya itu Islam. Muhajirin Islam, Ansar pun Islam. Jadi Nabi Muhammad rasa tak seronok mengenai benda ni sebab nak bergaduh. Ini Nabi Muhammad menyatukan kedua-dua kaum ni dan akhirnya mereka menjadi bersatu padu. Satu agama walaupun kaum yang berbeza. Jadi kaum Muhajirin dan Ansar bersatu padu. Dan juga di Madinah sendiri ada pelbagai kaum dan juga agama. Namun begitu, Nabi Muhammad berjaya menyatupadukan penduduk di sana
Tidak ada pergaduhan, aman damai di sana. Okey, bagus. Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Jadi Nabi Muhammad di sini menjadi sebagai macam kita panggil Perdana Menteri lah, Perdana Menteri Madinah pada ketika tu. Walaupun di sana tak ada rasmi dipanggil Perdana Menteri. Nabi Muhammad dipanggil sebagai ketua negara lah di Madinah. Masa tu Madinah dianggap sebagai sebuah negara. Masa itulah. Okey. Menyemai sikap hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Nabi Muhammad ah, ah, ajar kepada penduduk orang Islam supaya hendaklah menghormati antara satu sama lain, bertoleransi dalam masyarakat. Okey, yang berganding bahu antara pemimpin dengan rakyat. Maksudnya hubungan di antara pemimpin dengan rakyat tu bertambah erat. Maksudnya Nabi Muhammad sebagai ketua sentiasa mengambil berat apa yang sentiasa mengambil berat rakyat, maksudnya ni penduduk Madinah. Apa-apa saja masalah yang melanda penduduk Madinah, Nabi Muhammad akan tolong. Setakat mana Nabi Muhammad yang mampu. Contoh masalah apa-apa saja yang berkaitan dengan masyarakat lah, seperti soal soal jual beli, soal ekonomi, soal taraf penduduk sebagainya, Nabi Muhammad akan tolong. Jadi hubungan di antara Nabi Muhammad pemimpin dengan masyarakat tu rapat. Tak ada perbezaan. Tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Nabi Muhammad, kaedah Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad tak suka guna kekerasan. Nabi Muhammad guna pendekatan yang lembut dalam berdakwah. Jadi ramai orang tertarik kepada Nabi Muhammad. Ataupun paksa-paksa. Nabi Muhammad tak paksa orang. Seterusnya, nama memupuk nilai murni dalam masyarakat. Okey, Nabi Muhammad nak tunjuk nilai murni pada diri seorang. Selain daripada Nabi Muhammad bercakap berdakwah, Nabi Muhammad juga tunjuk nilai kepribadian Nabi Muhammad itu sendiri sebagai cara nak dakwah orang. Maksudnya, kalau kita nak tunjuk benda baik, kita sendiri kena buat benda baik itu dulu. Baru orang lain akan ikut. Macam juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, kita tengok kepada kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni tak pernah menipu. Tak tipu orang. Jadi orang lain akan tengok kepada Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad tak menipu. Nabi Muhammad amanah. Jadi orang lain akan ikut apa yang Nabi Muhammad buat. Itu dah. Teknik dakwah macam tu lagi berkesan. Dakwah berdasarkan kepada perbuatan, keadaan. Okey. Menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Bila Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi Muhammad telah membina satu masjid sebagai pusat ibadat, dipanggil Masjid Quba yang terletak di Madinah. Nabi Muhammad bina masjid itu sebagai pusat ibadat. Selain daripada pusat ibadat, di situlah perpustakaan, sumber pengetahuan. Di situ juga Nabi Muhammad jadikan sebagai sekolah untuk belajar ilmu fardu ain, ilmu agama. Dan juga di situ juga di Masjid Quba itu jadikan pusat untuk bermesyuarat. Bermesyuarat di antara pemimpin dengan rakyat, menilai apa-apa saja masalah yang melanda di penduduk Makkah ketika itu, menggunakan Masjid Quba sebagai tempat. Itu dia sampai ke tahap tu. Menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Dan Nabi Muhammad menyemai sikap di antara rakyat penduduk Madinah kepada cintakan negara. Maksudnya semua orang bertanggungjawab menjaga bumi Madinah, menjaga keamanan bumi Madinah supaya aman sentosa. Elakkan daripada berlaku pergaduhan dan sebagainya. Okey. Kita masuk pula yang kedua. Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera. Selain daripada ketua negara, Nabi Muhammad juga sebagai ketua tentera. Kalau zaman kita dipanggil Menteri Pertahanan lah, Menteri Pertahanan. Nabi Muhammad di bumi Madinah juga, Nabi Muhammad selain daripada membina masjid sebagai pusat ibadat, Nabi Muhammad juga membina satu pasukan tentera. Sebab sesebuah negara perlu ada askar tentera supaya dapat mempertahankan diri pada musuh. Macam di Malaysia kita ada pasukan pertahanan seperti tentera darat, tentera laut, polis, bomba. Nabi Muhammad pun buat benda yang sama. Nabi Muhammad sebagai ketua tentera, Nabi Muhammad sendiri yang mengatur pasukan-pasukan tentera supaya keadaan di bumi Madinah tu selamat daripada musuh. Jadi Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah
dan negara luar. Maksudnya Nabi Muhammad buat perjanjian damai dengan luar negara. Dengan kabilah-kabilah masa tu, kabilah-kabilah di tempat lain lah. Buat perjanjian supaya tidak berlaku peperangan. Okey. Yang kedua, merancang strategi peperangan. Kalau ada berlaku sesuatu peperangan, Nabi Muhammad yang jadi master planner. Maksudnya Nabi Muhammad yang merancang kaedah peperangan yang macam mana supaya peperangan tu berkesan. Ha, sebab peperangan ni benda yang besar, tak boleh sembrono saja, hantam kerapu saja pergi serang. Tak boleh. Ada cara dia. Okey. Mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Nabi Muhammad, kaedah Nabi Muhammad dalam melaksanakan suatu benda yang besar, kita buat dengan tenang. Kita sudah merancang sesuatu, jadi kita ikut saja plan yang kita buat dengan tenang. Jangan kelang kabut, dengan bijaksana supaya beroleh kemenangan dalam peperangan tu. Okey. Nabi Muhammad juga menjaga adab ketika berperang, seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Nabi Muhammad pun ada adab dalam berperang. Dalam berperang, tidak boleh merosakkan bangunan. Harta benda awam kita tak boleh rosakkan, harta benda awam tak boleh. Dan juga tumbuh-tumbuhan, tak boleh rosakkan tumbuh-tumbuhan. Terutama sekali tumbuhan-tumbuhan yang ada manfaat, seperti pertumbuhan yang ada buah-buahan ataupun sayur-sayuran, tak boleh. Ada adab dalam peperangan. Termasuklah bila sampai waktu nak solat ketika berperang, solat tetap kena solat walaupun dalam perang. Macam mana kaedah Nabi Muhammad? Adalah kaedahnya. Maksudnya dalam semua tentera Islam tu tak boleh semua solat. Takut nanti musuh datang, habis. Jadi kena separuh solat, separuh lagi jaga pasukan yang solat tu. Supaya tak berlaku apa-apa. Itulah dipanggil seni peperangan. Seni peperangan. Okey, itu adalah dua peranan Nabi Muhammad. Sebelum kita pergi buka surat yang seterusnya, kita tengok petak yang pink ni. Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Nabi Muhammad selain daripada membentuk masyarakat sebagai ketua negara, Nabi Muhammad juga sebagai pemimpin keluarga. Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Nabi Muhammad telah berkahwin dengan Khadijah, jadi dia diangkat sebagai suami. Jadi suami Nabi Muhammad ni sebagai suami contoh. Jadi bagi murid-murid lelaki yang bila besar nanti kamu akan berkahwin, kamu akan jadi suami. Kamu ikutlah contoh macam mana Nabi Muhammad. Baginda mendidik isteri dan anak-anak dengan sabar. Nak mendidik sebuah keluarga ni bukan senang. Perlu ada kesabaran. Kalau tak sabar, habis. Nanti bila dihasut oleh syaitan, nanti kamu akan buat benda apa? Benda yang buruk lah. Okey? Tengok nombor 2. Nabi Muhammad SAW juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu. Nabi Muhammad bila dah berkahwin, lepas tu anak Nabi Muhammad pun berkahwin, maka lahirlah cucu. Nabi Muhammad pun suka kepada cucunya. Selain bermain-main, bergurau-gurau, dalam bergurau ada didiknya. Nabi Muhammad dalam bergurau-gurau pun mendidik kepada benda yang baik. Nilai murni. Okey, kita masuk ke muka surat 153. Okey. Nabi Muhammad SAW sebagai ketua hakim. Nabi Muhammad bukan saja sebagai ketua negara, ketua keluarga, ketua tentera. Nabi Muhammad juga sebagai ketua hakim juga masa tu. Hebat tak Nabi Muhammad? Banyak peranan tanggungjawab yang Nabi Muhammad buat. Hebat. Menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Nabi Muhammad dalam melaksanakan hukuman berdasarkan kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan buat hukum sempurna. Terutamanya sekali, hukum yang berkaitan dengan Islam mesti merujuk kepada Al-Quran. Kata kalau yang menyalahi Al-Quran, tak boleh kena hukum suatu masalah tu dengan adil dan sama. Tak boleh berat sebelah. Okey. Untuk sambungan, kita sambung ke video di bahagian yang kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.